ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Dalam satu hadis an Harith bin Suwaid qala دخلت على عبد الله أعوذه وهو مريض فحدثني بحديثين فحدثنا بحديثين حديثا عن نفسه وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش ثم قال: أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. Katanya Haris bin Suwaid radhiyallahu anhu, satu ketika aku masuk bertemu dengan Abdullah radhiyallahu anhu, dan pada masa itu Abdullah dalam keadaan sakit. Lalu Abdullah radhiyallahu anhu menuturkan kepada aku dua hadis. Satu hadis an nafsih, maknanya daripada Abdullah sendiri. Sebahagian ulama sebut ni adalah dipanggil hadis mauquf. Maknanya pandangan para sahabat berkenaan dengan satu-satu perkara. Dan hadis yang kedua adalah hadis yang mana Abdullah kata aku dengar daripada Nabi SAW sendiri. Sahabat ni, ataupun kalau kita mengaji dalam ilmu mustalah, bila disebut hadis mauquf, maknanya apa yang disebut tadi setakat sahabat tu sahaja. Maknanya tidak sampai kepada Nabi SAW. Maknanya pandangan para sahabat. Katanya Abdullah kepada Harith bin Suwaid, dia kata Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang lain, mula-mula tu Nabi bersumpah dalam hadis yang lain, di antaranya riwayat oleh Imam Ahmad. Kalau kita tengok hadis Imam Muslim dalam 3-4 hadis, dan riwayatnya agak adalah hak tu kurang sikit, hak ni lebih sikit, hak tu tambah sikit. Kesemuanya kebanyakan hadis Muslim.
melainkan satu daripada riwayat Imam Ahmad. Katanya baginda, Allah merasa gembira kerana taubat seorang hambanya. Ataupun Nabi SAW bersumpah, Nabi kata, demi Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala gembira bila seorang hamba Allah ini bertaubat kepada Allah. Katanya Nabi, melebihi kegembiraan seseorang yang berada di gurun Sahara. Kegembiraan Allah Subhanahu wa ta'ala, katanya Nabi, melebihi kegembiraan seorang hamba yang mukmin yang berada di gurun Sahara. Maknanya pada pasir. Dia kalau pada pasir ni kita tak bayar sejuk supaya duduk di Rusia tu. Pada pasir ni maknanya kita akan rasa panas. Dalam masa yang sama, sahabat tadi ataupun hamba Allah tadi, sebelum dia nak musafir ni, dia letak segala kelengkapan permusafiran ni di atas belakang binatang dia naik ni. Kalau kita lah ni mungkin tak perlu bawa bekal, tak apa. Beli nasi laut tengah jalan pergi makan patah boleh. Nak pergi Terengganu, berhenti di Tepali, cari nasi dagang, pergi makan di Penarik. Zaman dulu tak ada orang jual lagu tu. Tapi yang buat lagu tu kapal-kapal tak kelik lah. Moga pada pasir mana ada RNR 7E pun tak ada. Jadi Nabi nak royak learning ni, Nabi nak cerita maknanya orang yang musafir ni duduk di pada pasir. Tak ada orang lalu lalang seperti tempat kita hari ni. Tak ada tempat sampai kita kata sini. Peronda LPT pun tak ada. Tak ada peronda. Maknanya kalau binatang hak dia bawa tu pakai selok dengan tuan-tuan situ. Kalau ada orang lalu, panjang lagi lah usia dia. Lalu katanya Nabi, bila sahabat tu tadi dia letak segala kelengkapan permusafiran dia ni, baik makanan, baik minuman dia, kok tak ada lah. Lagu mana berjalan letih, jadi berhentilah tepat semata. Bila-bila tuan nak rehat, lepas tu binatang pun kena rehat juga. Kalau kita tengok dalam kitab Riyadhus Salihin, bagaimana dalam adab-adab bermusafir, supaya kita ni tak buat Nabi lagi daripada buat nyanyi ke binatang. Maknanya binatang kita guna dia untuk ditunggangi dan sebagainya. Buat gala ke contoh, dikenaui juga makan dan minum kepada binatang tadi. Di antaranya juga dikenaui binatang itu juga rehat. Jadi bersedia oleh orang itu tak diberti rehat daripada musafir, supaya binatang itu boleh makan minum dan binatang itu boleh rehat juga. Moga binatang ni pakai geng juga. Nak kena rehat juga. Kalau kita duk galau semuanya, nya pun nak kat lah. Jadi bila berhenti tadi, kalau kita tengok adab-adab musafir ni banyaklah, di antaranya Nabi larang kita parking kat sim binatang uta ni. Nabi larang dah. Kalau kita lah ni lah, iyalah tak ada orang naik uta lah ni. Cuma kalau pakai kereta jangan dia belak kat sim. Jangan duduk letak tengah jalan kat sim. Maknanya benda ni Nabi SAW jelas dah. Kerana pada hari itu kita kata sini pengangkut tel, hari itu gak maknanya keldai, uta, kita lah ni tak ada. Jadi tunggangan kita berapa dia? Motor, kereta. Jadi hak ni di antara benda kena jagalah. Dia kena jaga. Sebab tu kadang-kadang tu kena samai. Kena molek, klaim tayar kau lagu mana? Ngepek dah lah. Ngepek muka parking kata je lah dah. Tak apalah, cuma denda tu atas bodi bicara lah. Buat raya berapa gak? Agak-agak boleh kurang. Muka salah kita ni. Baik. Jadi lepas pada sahabat letih tadi, dia berhenti rehat. Setara kita hok jalan naik kereta, seat kereta ni spring dia tu tak aja kena tulis punggung berkali. Kalau kena berasa tukar selalu. Maknanya setara kita hok naik kereta berasa selesa. Kalau berhenti mana RNR baru ni, Gua Museh lepas Rambau ni. Tidak kalau tu baik kereta geliat dulu Asram. 3 jam dak atas kereta. Pahak ni utuh. Yang kocok utuh. Tak lengah gua ni. Jadi bila berhenti rehat tadi, kapan-kapan jenera.
Belai-belai jenera tadi, bila dia sedar, fastaiqadh, bila mana dia khabar daripada tidur dia, tengok-tengok huta tak dileh. Huta tak dileh, duduk pada pasir ni. Duk. Kalau ilah sening tak apa lagi. Ada orang lalu lalai dan sebagainya. Kedai kopi ada depan tu. Berasa tak ada selera tengok item. Ada kopi hot special tu. Jadi bila sahabat tak dibangun, hamba Allah tak dibangun, dia sedar ni. Jadi dia tak ada apa nak buat. Handphone tak ada lagi tu. Jadi fatalabaha, maka dia pun terpaksa cari binatang dia tadi. Tak ada cara lain dah, kena pergi cari binatang tu. Siapa berjumpa sebab duk atas tu belakang. Jadi bila dia berjalan cari ni, kalau kita besok pergi tanah Arab ataupun mana-mana, baik Afrika dan sebagainya, tempat-tempat yang gurun Sahara. Kalau Arab dipanggil Sahara, cukup terkenal dengan panah. Pada pasir cukup terkenal dengan panah. Kalau di Yaman ni, bila kita keluar daripada Sana'a, ibu kota, banyak penempatan ni pada pasir, kita akan dapat tengok orang dia ni, kulit orang luar pada Sana'a ni kulit agak gelap sikit berbanding dengan orang Sana'a. Di antara sebab dia pada pasir, panah. Jadi so lagi pada pasir ni, bila binatang tak ada lalu, adalah dia punya kesel dia tu, jejak tapak kaki tu, cuma walaupun tak bekas tempat kita ning, muka dia pada pasir. Dah? Bekas daripada pasir ni dia berangin. Bila angin ni tolak, maka pasir yang duduk di permukaan ni dia akan tutup lubang tadi. Jejak binatang yang berjalan ataupun manusia berjalan, pasir-pasir yang duduk di permukaan ni kena tolak ke angin, dia akan tutup. Jadi jalan akhir sekali hilang pucuk, hilang jejak. Kalau agaklah kena kita nak buat lagu mana, dah? Nak buat lagu mana? Sehinggalah bila-bila dia cari tu tadi, tekuk dia berasa haus dah. Start dia berasa haus. Jadi lepas pada dia pun tak cekak dah ni, last sekali dia kata gua noh. Dia kata dalam hati dia, kata kalau lagu ni enggak, baik aku klik tempat aku semula hak tadi, fa arji'u ila makanil ladhi, maknanya biar aku klik semula tempat aku telucuk binatang aku tadi atau tempat aku tidur tadi. Sehingga dia kata sini, siapa aku mati aku duduk situ dah. Tak ada aku nak buat dah dia ni. Tak ada aku nak bergantung. Maka tak lama kemudian orang tersebut telah membaringkan tubuhnya dengan meletakkan kepalanya di atas lengannya. Maknanya dia tidur, dia pun letak kepala dia ni atas lengan dia ni. Dalam erti kata Nabi sebut sini, dia ni maknanya bersiap-siap sekiranya ajal sampai pada masa tersebut. Jenera sekali pula. Hak tadi jenera kena kocok ke hutan. Jenera hak ni jenera pergi cari hutan. Sebab letih, panah, haus. Jadi tidak lama kemudian katanya Nabi SAW, lalu beliau tersedar daripada tidurnya. Ternyata haiwan tunggangannya itu telah berada di sini dengan membawa bekal makanan dan minuman. Bangun tidur tadi celik-celik tengok utara depan. Pas makanan, minuman yang dia bawa ada belaka, tak berjejah, tak hilang, tak ada orang ambil. Moga orang curi pun tak pergi pada pasir, nak curi ke pada curi pasir. Jadi bila dia tengok utara dia tadi, ketika mana dia dalam keadaan tak ada arah tempat nak bergantung, putus dah dia punya pengharapan dia, sehingga dia kata kalau aku nak mati pun biar aku mati tempat tadi. 2 kali dia sebut. Lalu katanya Nabi SAW, baik, boleh bayar tak betapa gembira hamba Allah tadi? Suka tak suka hamba Allah, sehingga dia ni akhta'u fi kalami, sehingga dia ni salah kecek. Dia nak rayaknya, ya Rab, mung Tuhan aku hamba mung. Dia salah kecek mana? Ya Rab, anta abdi wa ana rabbuk, mung hamba aku Tuhanmu. Balik habis. Apa kita lah,
Orang satu benda yang kita rasa benda tu amat bernilai. Dia tolong kita ketika mana kita ni penghabisan dalam pengharapan. Kita tak ada arah nak royak Allah sama-sama banyak. Kita nak royak terima kasih. Hak sebenarnya salah kecil. Bapa? Min syiddati farh. Kegembiraan yang bersangat itu tadi. Nabi kata, sekiranya hak ni gembira dia tu salah kecil sehingga salah dia kecil, katanya Nabi SAW, fallah, Nabi kata, maka demi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira daripada lelaki tadi bila mana seseorang hamba Allah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih pada ni lagi gembiranya Allah bila mana hamba dia ni astaghfirullah wa atubu ilaih, ataupun dia semaya, dia berdoa kepada Allah, mohon keampunan daripada Allah. Katanya Nabi, Allah gembira, jauh lebih gembira daripada hamba ni tadi. Hak telucuk binatang lah sekali mari semula binatang dia tadi dalam keadaan hilangnya tempat pergantungnya dia. Dan kalau kita tengok dalam Quran sendiri bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai, kasih, sayang kepada hamba Allah yang seringkali melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Muslim. Mudah-mudahan kita kata sini hari Jumaat kita diberi kuasa dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kita manusia ni tak boleh lagi daripada kesilapan, tak terlucut daripada kesilapan dan kesalahan. Dah, Allahumma amin. Untuk malam ni hari Jumaat kita masuk bab yang pertama, iaitu mengenal kondisi ataupun keadaan dan pembahagia hati. Baik, pengarah kita ni bawa satu bab berkenaan dengan lagu mana kita nak tahu keadaan hati kita. Dan keadaan hati kita, berapa pembahagia hati ni. Tajuk ni diambil dari kitab Ighasatul Lahfan yang dikarya oleh Imam Ibnul Qayyim, dan juga dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kitab tadi tajuknya Ighasatul Lahfan fi Maqayidish Syaitan. Baik, satu kitab tebal tu lebih kurang, membicarakan berkenaan dengan lagu mana setan ni dalam untuk kita kata sini menggoda ataupun mempengaruhi manusia. Bagaimana syaitan usaha mereka dalam untuk supaya manusia ni nak sekaligus tinggal perintah Allah dan sebagainya. Mungkin dia tidak berjaya nak buat lagu tu manusia. Tapi lagu mana cara syaitan ni nak slow tengok kepada keadaan individu. Seseorang tu belah mana. Kalau dia ni mengaji belah ni dan sebagainya, hak ni ada cara dia lagu ni. Dia tak pakai cara nombor dua. Cara nombor dua untuk lagu tu sahaja. Jadi cara pertama lagu mana? Cara pertama lagu ni. Ni syaitan. Baik. Katanya pengarah kita ni, dikata hati adalah ibarat raja yang mengatur bala tentera. Hati ni diibaratkan sebagai raja yang mana mengatur ataupun menyusun bala tenteranya. Ia memberi perintah dan berbuat sesuka hati. Maknanya raja tadi dia akan suruh lagu mana cara dia nak dia mau kena beratur style ni. Kita guna format lagu mana? 4-3-3 ke? Format dia tadi. Siapa dia ni aga? Raja lah. Baik. Sementara mereka semua berada di bawah perbudakan dan kekuasaannya. Maknanya tentera-tentera tadi semua dia ni akan mengikut arahan raja dia tadi. Raja suruh lagu mana? Baik. Mereka akan lurus atau menyeleweng itu kerana mengikuti keinginannya, baik yang diperintahkan maupun yang dilarang. Tinggal lagi hak bawah ni ada hak taat, ada hak tak taat dan sebagainya. Jadi maka seseorang itu pula yang pertama sekali dia ada hak duduk dan bawah kawalan raja tadi. Kemudian adalah di sana hak culah sikit dan lari tidak sepenuh masa ataupun sebagainya. Ataupun tengah duk pergi lari daripada pergi pun ada juga. Nabi SAW bersabda, ala wa innal fil jasadi mudghah idza salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al qalb. Iaitu bermaksud Nabi kata, ketahuilah
bahawa di dalam jasad manusia ni terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Kalau daging tak dicomel, molek, maka hak lain akan molek belakang, insya-Allah. Dan jika ia rosak, maka rosak pula seluruh jasadnya. Cuma kalau segumpal daging tadi, stokor daging tadi rosak, maka hak lain pun akan jadi lagu tu belakang. Lalu katanya Nabi SAW, ketahuilah olehmu bahawa segumpal daging itu al-qalb, iaitu adalah hati. Nombor 9, nota kaki. Dia kata hadis ni adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Iman, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Musaqat wal Mudhara'at. Adapun permulaan hadisnya ialah, sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram juga telah jelas. Kalau kita tengok dalam hadis 40 pun ada beberapa tambahan dan pengurangan, tetapi maknanya tetap sama. Hadis ni kadang-kadang dia banyak lafaz. Lafaz ni ada kurang sikit, lafaz tu ada tambah sikit, biasalah. Baik. Kemudian Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, dalam kitab dia, Imam Ibn Rajab ni dia himpun lebih kurang 50 hadis dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Kalau hadis 40 ni dia ada 42 hadis ya. Hadis kita kata Arba'un An-Nawawi dia ada 40 hadis. Kalau Jami' Ulum wal Hikam ditambah beberapa hadis sehingga cukup 50 hadis lebih kurang. Baik, yang ditulis oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah taala. Beliau mengatakan hadis ini mengisyaratkan bahawa baiknya gerakan anggota tubuh, sikapnya dalam menjauhi perkara-perkara yang haram, dan kehati-hatiannya, maknanya orang itu tadi dia beringat-beringat terhadap benda-benda yang syubhah, benda-benda yang tidak berapa nak clear ni, tak berapa nak jelas ni. Baik, ialah tergantung pada baiknya hati. Nak tengok setara mana orang tak dijaga dalam masalah ni, tengok hati dia, adakah dia ambil benda syubhah ataupun tidak. Bila hatinya rosak dan dikuasai oleh hawa nafsu, serta ia mencari apa yang suka meskipun Allah membencinya, maka gerakan-gerakan anggota tubuhnya juga rosak. Bila mana hati dia rosak, lebih cenderung walaupun satu-satu benda tadi adalah perkara yang dilarang oleh Allah, maka ini menunjukkan kepada kita bahawa hati kita sekiranya sedemikian, maka hati kita ni ada masalah. Ia tergerak untuk melakukan dosa dan perkara syubhah berdasarkan keinginan hatinya. Boleh tengok dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam dengan tahqiq Ahmadi Ahmad Abu Nur. Baik. Hati ibarat raja bagi jasad, sementara jasad ibarat tentera yang siap melaksanakan perintah dan menerima petunjuknya, iaitu petunjuk raja tadi. Setiap amalnya yang lurus bersumber daripada hati dan niat sang raja. Maknanya perbuatan-perbuatan askar-askar ni maka bergantung kepada hati raja tadi ataupun niat raja tadi, dia nak belah mana. Dan hati bertanggungjawab atas pekerjaan yang dilakukan oleh jasad, kerana setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di atas kepimpinannya. Macam hadis Nabi lah, kullukum ra'in. Maknanya Nabi sebut setiap daripada manusia ni ada dia punya tanggungjawab dia. Orang hak dia kena bertanggungjawab. Jadi kalau kita tengok atas tubuh badan kita ni, apa yang bertanggungjawab di sini iaitu adalah hati. Seperti mana anggota-anggota tentera-tentera, mereka akan mengikut apa yang diperintahkan oleh raja tadi. Baik. Maka oleh sebab itu, memperbaiki dan meluruskan hati. Jadi kita nak baiki lah ni, mana kena baiki? Bila anggota tubuh badan kita ni mengikut kepada gerakan-gerakan hati. Kita nak buat tangan kan, buat sini. Hak lukanya sini. Walaupun hak buat sini kerana mengikut kehendak tadi. Jadi yang perlu untuk dirawat iaitu adalah hati. Oleh sebab itu, memperbaiki dan meluruskan hati merupakan tugas pertama yang kita kata sini dibebani ke atas orang-orang yang menampaki jalan kebenaran.
Sementara memeriksa penyakit dan mengobatinya ialah tindakan yang paling segera yang sepatutnya dilakukan oleh para ahli ibadah. Jadi di sini dia nak sebut individu-individu masing-masing lah. Sebab berapa dia dalam hati kita, kita manusia ni ada benda yang kita buat dengan terang, ada benda yang kita buat dengan nusuk, senyap-senyap dan sebagainya. Tak ada orang yang boleh baca hati-hati manusia, tak ada orang boleh baca. Jadi individu kita masing-masing lah yang kita kata sini perlu mencari penawar bagi hati, tak ada? Ada ustaz-ustaz ngajar penawar bagi hati? Ustaz Qamar ada. Kita penawar bagi hati itu di antaranya lah. Baik. Kemudian bila seseorang tidak bisa menyelamatkan hatinya, ia tidak bisa mencegahnya daripada perangkap dan tipu daya syaitan. Jadi sesiapa yang tidak bisa untuk menyelamatkan hatinya, maknanya kita tidak akan mampu untuk mencegah daripada perangkap dan tipu daya syaitan, kecuali dengan memohon pertolongan daripada Allah. Maknanya sini kalau kita perhati balik, pertolongan daripada Allah dalam erti kata macam kita sebut mula-mula kuliah gitulah, doa, kekuatan doa. Setan ni kalau kita hamba habis dah makan Panadol 2 papai, setan tak berdegih. Panadol ni demam penipala. Dah. Jadi setan ni Allah bila mana hamba Allah bergantung kepada Allah. Bila mana seorang hamba bergantung, kebergantungan itu kepada Allah, setan halus situ. Sebab tu kalau kita tengok contohlah, bangun daripada tidur, kita puji Allah. Lepas tu kita masuk bilik air, berlindung kepada Allah daripada syaitan jatuh, syaitan tina. Lepas tu kita tobik daripada bilik air. Kemudian kita pakai baju, baca bismillah dan sebagainya. Kemudian kita turun tanah, bismillah tawakkaltu ala Allah. Seterusnya wala haula wala quwata illa billah. Kemudian bila mana kita klik di rumah, kita baca apa dia? Masuk rumah, selain daripada salat, bismillah. Memang Nabi pun suruh supaya kita ni ingat Allah ketika mana masuk rumah. Nak cerita hari Jumaat, ada sahabat kita ni satu ketika dia beramal dengan hadis tadi. Dia ni kerja lewat malam balik pukul 2, pukul 3 balik rumah. Dekat ni ya. Satu ketika dia klik di rumah dalam pukul 2 lebih. Hak ni dia cerita sendiri. Bila dia naik rumah, dia baca bismillah. Dia baca bismillah. Lepas pada dia tutup itu, dia dengar perempuan menangis luar daripada rumah dia. Orang tina dah berjerit. Jadi dia ni pun degah-degah lah. Maknanya masuk rumah tak ada kan? Tidur. Jadi cerita kat orang tina dia esok. Rupanya orang tina dia sendiri pun sedar benda tu. Sedar benda tu. Cuma kadang-kadang kita ni benda-benda hak semesek baca bismillah naik rumah. Tak ganas sikit abuk. Dok, kalau ayat kursi boleh kira lagi. Dia nak ayat-ayat hak panjang. Sedekah itu di antara yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara cerita yang pernah kita dengar. Yang disebut oleh tuan dia sendiri. Dia memang kawasan-kawasan itu pun memang. Iyalah. Orang Kelantan kita ni golik duk kata kawasan kerah lah. Goliknya. Dia kita nampak sendiri bila mana adanya pergantungan kepada Allah, di sana adanya bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hak ni kita tak sedar. Pernah satu ketika hari Jumaat, orang tina ni dia tahu orang rumah, dia ambil jubah konvo di Tanjung Malim. Jadi dia ada 2-3 orang ni hok mengaji sekali dengan dia di duk mengajar sekali dengan dia di MTS. Jadi abang-abang dia tak boleh nak pergi, jadi tupeh. 2 orang muslimat tupeh. Jadi kita semua sekali 4 orang. Lepas tu ada salah seorang tu dia bawa anak kecil, anak perempuan kecil, bayi.
Lepas pada ambil jubah konvo, balik ko lalu ko genting dah. Turun di sebelah karok ni. Bila tubik situ, masuk bentong apa semua, ada satu tempat nama dia Penjong ke Penjong di Pahang. Dekat Durian banyak pun. Jadi bila lah kelik tadi, kebetulan dekat nak mengorek dah. Pak kita pun nak pergi atas saing-saing orang rumah lagi ni. Dah esok kerja. Nak pergi dah sapa sebelum pukul 12 malam. Jadi derah lah bawa keretanya. Jadi tengah duduk derah tadi tu, jadi tiba-tiba budak tadi menangis. Budak kecil ni. Dia dah letak apa setahun lagi umur, dia duduk berjerit-jerit. Muka mereka merah. Muka dia putih. Jadi orang Tina dia cuek kata berjerit selok tu. Kita kata ambil lah gaya. Tak kena suruh kita pergi. Kita driver ni. Nak pergi cepat siapa ni. Jadi mak dia bergaya pun duduk berjerit selok. We ke saing seorang lagi pun jerit selok. Orang Tina ambil pun jerit selok juga. Jadi orang Tina pun cuek pula dia kata selok ni. Jadi kita pun pergi segenah berhenti kereta. Bila berhenti kereta, teringat kepada satu hadis dah, yang mana Nabi SAW Nabi baca untuk dua orang cucu dia. Lepas pada Nabi baca kepada dua orang cucu, Nabi sebut pada sahabat cerita hadis ni, Nabi sebut kepada cucu dia, Nabi kata doa ni sebenarnya inna abakuma, sesungguhnya ayah kedua orang mung ni, Nabi nak ayat asas silah Nabi dulu. Di antaranya siapa dia? Nabi Ibrahim AS. Maknanya doa Nabi baca ni adalah doa yang pernah dibaca oleh Nabi Ibrahim kepada anak dia Ismail dan juga Ishaq. Doa ni Nabi baca, Nabi kata u'idhukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Jadi kita pun teringat hadis ni, cuma tukar. Dia tukar hak belakang tu. Min kulli syaitanin wahamah ataupun lamah, tukar, tak cerak. Nak baca doa tu lah. Maksudnya. Jadi lah ni mudah, ada aplikasi, suruh orang Tina buka aplikasi doa tu, hadis tu. Dia pertarik-tarik tu bit hadis tu. Jadi kita pergi budak tadi baca. Wa'idzuki, budak tu budak puai. Wa'idzuki bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hama wa min kulli ainin lamah. Pergi. Cuma kita ni lekat terbeak cara orang Melayu berobat, dia kena siung, jadi siung ah. Ya jadi lekat terbeak benda tu. Berkali-kali tak siung gila lain kali doa tu. Ha, hidup baca lagu tu. Cuma nak cerita Ali Jumaat, bukan masalah siung ni. Bila baca doa tu, bodoh jerit selok ni, dia pergi, dia gaya. Baca doa tu senyap, tiba-tiba senyap. Senyap belakang. Dalam kata apa senyap belakang? Senyap. Mana? Ustaz pejeng. Ustaz baca tu. Bukan tidaklah kita kata baca semata-mata acuh teratek kali hari ni. Tak. Memang kita baca betul-betul. Ni Nabi buat. Jadi kena buat lagu ni. Cara dia. Minta perlindungan. Moga mungkin ada benda. Hak budak nampak kita tak nampak. Dengan mata kasar kita. Dia bila mana benda tu berlaku, terkejut lah. Jadi saya orang Tina pakat cuma tanya doa dia baca. Maknanya sini hari Jumaat. Dari sudut kebergantungan kita tengok sini, dan lebih-lebih lagi apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW sebenarnya memberi kesan begitu hebat. Cuma orang kita duk main acuh teratai. Buat sungguh sekali. Sebelum ni kita ni batu karang banyak. Memang banyak. Pernah sekali tu buat batu karang. Dr. Scan dia kata banyak ni. Kita bunyi banyak perlu selalu. Tak kau ada relax sebab batu karang ni dalam buah pinggir dia kesan pada buah pinggir tu sendiri, menyebabkan buah pinggir rosak dalam keadaan senyap ni. Dalam keadaan senyap, kalau batu karang buah pinggir ni menyebabkan kerosakan berlaku. Jadi buat temu janji dan sebagainya, bela-bela tu
duk mengajar-mengajar ni ada beberapa doa yang kita ingat, kita hafaz, baca. Letak tangan, letak di bahagian pinggir ni. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadir. 7 kali. Baca. Cuma bila doktor kata banyak ni, oh ikut orang kata buat belaka. Hak doa ni kita timbuk. Ada doktor nasihat dia kata makan Rawatinex di farmasi lah. Dalam ni ya kau 3 yas keping, puluh putih, 3 kali sehari. Lepas tu orang-orang tua kampung ni dia sengak pagi tu asah minum air dia. Capuk kemia sikit tak si bau dia tak ada. Lepas pada buat tu hari Jumaat. Sambung minggu depan. Lepas pada buat tadi tu nak oyak hari Jumaat. Tak ada lagi dalam sejarah kita kecing sekali tobek 2-30 putih batu. Kita sendiri kejut tengok. Dia batu tu memang sipir, cuma tak buat mata lah. Sipir sebagai kenangan. Ni batu hak tobek ni dalam sejarah tak aja. Banyak. Sehari setengah ambil masa untuk tobek, lebih kurang kita kira 50 lebih. Pasir-pasir hak alu tu tak ambil dah, ambil tu je. Cuma kalau kita kasih kat orang tajuk ni, orang tak singgah apa mana doa, dia nak singgah pagi tadi je. Hak ni masalah. Dah baru ni pinggir rasa tak apa sedap. Minggu lepas rasa tak apa sedap. Rasa rana tak apa sedap ni. Baca. Bismillah, 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 a'udzubillahi wa qudrati min syarri ma ajidu hadir. Tok tangan baca, tok tangan baca. Kita tok khatib undangan di Masjid Kija. Naik mimbar hari Jumaat baru ni, cuk nak tobek. Tengah dak atas mimbar tu, dia nyocok, cok anak tobek tu. Sudah. Tok khatib tengah band nombor 2. Pakai mana? Tunggu. Tok email tu tak duduk mana? Tok tangan bila-bila orang band doa. Mudahlah ya Allah. Supaya tak ada rasa nak tobek tu. Sebab rolik sekala bila you nak tobek, negara nak pergi jambe. Kalau tak itu tobek gitu. Doa rasa lega semaya, pasal baca khutbah, alhamdulillah. Dah. Sudah semaya Jumaat tadi, semaya sunat apa? Biasa kelik di rumah. Kecing tobek batu. Batu kaki tobek. Duduk 2 hari lepas tu tobek pula sebutir lagi. Jadi sebenarnya kalau kita perhati balik, doa-doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari Jumaat nak beramal, bolehlah. Nanti kita share ke AJK ke untuk sama-sama share dengan hari Jumaat. Pakat-pakat buat, cuma tak selah ada kita acu teratas sekali. Tak se. Sebab bila mana buat kebergantungan itu kena ada. Pengharapan kepada Allah yang Maha Penyembuh terhadap segala penyakit. Insya-Allah, insya-Allah. Baik. Jadi sini hari Jumaat kalau kita tengok balik bagaimana kita diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab tipu daya, perangkap syaitan dan sebagainya, sebab kita diserang daripada pelbagai sudut. Baik hak mana Tuhan buat syaitan mari gaya tak salah. Tak sedap buat. Hak mana Tuhan larang, syaitan akan mari buatlah. Tak cukup dengan kadar tu, syaitan gaya supaya kita cari jalan alternatif untuk berobat selain daripada yang dibenarkan oleh syarak. Ini masalah. Ini masalah gantung kain kuning dan sebagainya. Ini kisah kain kuning, ada kisah. Ada seorang hamba Allah ni anak beranak Raja Jembar. Ada raja, anak beranak Raja Jembar. Jadi dia ni nak beranak masuk hospital USM. Bila masuk hospital USM, masuk buat lama dah tapi tak beranak. Duk main sakit gitu tapi tak tobik-tobik. Jadi moga kata anak beranak raja ni gak waris-waris ni pakat telefon lah. Dia kata dah lama dah tu nyanyi ke anak sakit tu. Molek acu terawak gini, molek juga ni. Jadi mak hak tina tak ditanya, "Wak mana?" "Wak gi kain kuning."
Cerita betul ni. Cerita betul. Mak-mak saudara pakat telefon suruh bagi kain kuning USN. Boleh jadi dia tengok kain tu jadi semangat. Beranak selalu. Jadi bila moga mak ni tak ada arah nak buat, dia tak ada arah nak buat ni, dia mari cerita ke anak dia. Bila dia cerita ke anak dia hak jatuh ni, anak dia jatuh kata buat. Kata la ilaha illallah, duk ajar orang nak suruh jadi gi kat tu. Duk percaya ke kain kuning ni. Bapa tak ambil air semaya pakai kain khana, pergi semaya sunat 2 rakaat. Doa kepada Allah minta Tuhan mudah. Bapa tak minta lagu tu. Pas barang pun tak lagi stesen. Akidah pun kena comel. Nak cerita hari Jumaat. Si mak tu tadi masuk bilik air bila-bila mata merah. Moga ingat boleh bagi kain kuning. Dah. Anak sekak tadi. Dia masuk bilik air, ambil air semaya, pakai kain khana semaya 2 rakaat. Tok laki natu dia telefon, mak, bini beranak dah. Allahu akbar. Tuhan mudah urusan. Jadi kita kata kadang-kadang setan ni, ini di antara jagung-jagung dia. Ada hok baca wala tepek-pek wala temek-mek. Allah Tuhan kata, ayat Quran banyak gitu mau tak ada nak mengapa. Hadis Nabi doa pun tak ada nak mengapa. Dok mengapa bagi mengarut ni? Maknanya sini setan bukan sahaja nak pesong manusia tak sah semaya bela. Bukan sahaja nak pesong manusia hak tu lagi minum arak selekeh. Bukan hak tu saja. Dari sudut perubatan pun nak kubek juga. Pas jadi bila kita ni tak ada pengetahuan sedikit sebanyak dalam masalah ni, menyebabkan akhir sekali kita pilih jalan tadi. Kayak gatung gotu, kayak gatung goning. Nabi sebut dalam hadis, man allaqa tamimah faqad asyraka. Siapa dia gatung azimah, orang ni telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syirik ni dosa hak tu tak kiapung. Semaya bet tu apa lagi kalau tinggal. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Dan Allah mengampuni selain daripada dosa syirik tadi. Sebab tu di antara kebanyakan mazhab kalau tinggal semaya masih Islam lagi, selagi mana tidak ada i'tikad semaya tu tak wajib. Masih Islam lagi walaupun ditinggal dengan sengaja. Walaupun sebahagian berpandangnya kalau tinggal sengaja tu dikira ingkar dah. Tak apalah, hak tu masih ada selisih lagi. Tapi nak cerita syirik tidak, tapi masih ada cara-cara lagu ni. Ini di antara cara lagu mana setan untuk mengalihkan manusia, baik dari sudut ibadat, baik dari sudut berapa Tuhan lagi, baik dari sudut akidah tu sendiri, supaya manusia bergantung kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi cerita lain kalau boleh cerita. Cuma oleh kerana kita PKP ni tak boleh nak pergi banyak tajuk. Baik. Sikit lagi hari Jumaat lepas kita tutup insya-Allah. Maka ketika mengetahui sumber kebergantungan hati, iblis menyeretnya dengan perasaan was-was, menghadapkannya dengan berbagai kesenangan dan menghiasi keadaannya dengan perbuatan yang bisa menggelincirkannya daripada jalan kebenaran. Iblis juga membentangkan perkara-perkara yang menyebabkan melampaui batas. Melampaui batas ni goleknya orang berimeh lah di antaranya juga. Hamba-hamba Allah. Dia beribadah kepada Allah dan sebagainya, kadang-kadang ada benda ni dia hulu, dia melampau. Sehingga ia tidak memperoleh taufik bimbingan daripada Allah. Selain itu iblis memasang perangkap dan jerat-jerat yang akan menjerumuskannya pada suatu waktu. Maka dengan demikian kita haruslah selalu memohon pertolongan kepada Allah. Tak ada tempat lain dah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunyi kata ada orang mati, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bunyi kata musibah, Allah anak hamba accident, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak mati lagi, walaupun tak mati lagi inna lillahi juga. Tak nanti kau mati, apa-apa musibah sekalipun kembali kepada Allah. Maka dengan demikian, sebab orang ditipu musibah lagi berat setan duduk gaya. Anak demo tadi, kalau demo lagi pun dia jaga pergi beli kedai. Tengok accident. Pitih demo tak habis. Jolo juga kitanya. Kalau ambil lari tadi, sudah. Buka kalau setan masuk jagung selalu. Takdir telah berlaku. Takdir ni kalau kita nak bincang, Allah tetap puluh ribu tahun dulu lagi sebelum kejadian bumi.
Bila benda dah berlaku, sebab tu dalam Quran sebut, qul, katakanlah, la yusibana, musibah sekali-kali tidak akan menimpa kami illa ma kataballahu lana, melainkan Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan ke atas kami. Benda tu tetap berlaku. Cuma bila benda tu berlaku dah, kita pergi kahir dengan masalah kalu. Kalulah hamba, kalulah lagu ning, kalulah lagu ning. Hak mati bila tidur kan, nak kata dia tak usah tidur. Demo tidur mati. Kalau tak tidur, tak mati gitu. Tak boleh. Sebab tu kita kata sini, kok ning pun setan cocok jarum derah lagi. Untuk mengalihkan bahawa musibah itu, ataupun kita kata sini beriman dengan qada dan qadar itu salah satu daripada rukun iman. Duduk situ. Hak ning nak kehiring sebab salah satu rukun iman ni, supaya akidah manusia tak dilari. Jadi sebab tu dia kata sini, lagu mana keadaan kita sekalipun hanya kepada Allah dan mengikuti jalan keredaannya agar selamat daripada perangkap dia tipu daya iblis, pun menyandarkan hati kepadanya, menetapi perintahnya dalam gerak dan diamnya, serta cermat dalam beribadah, yang merupakan faktor utama untuk bisa masuk ke dalam jaminan Allah sebagaimana firman-Nya, inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka kecuali orang-orang yang mengikut kamu, iaitu orang-orang yang sesat. Surah Al-Hijr ayat yang ke-42. Jadi kita kata sini hari Jumaat berkenaan dengan tajuk pembahagia hati. Dia pembahagia hati ni, berapa bagi hati? Kita nak kenal hati kita ni duduk mana so, insya-Allah. Hak ni kita akan sambung pada minggu hadapan dia, insya-Allah. Mudah-mudahan sedikit sebanyak kita dengar tadi dia dapat jadi panduan lah dalam meneruskan sakit baki daripada kehidupan kita ni. Dan mudah-mudahan dalam masa yang sama, apa yang telah kita dengar ini sama-sama kita dapat sampai kepada ahli keluarga kita, insya-Allah. Untuk akhirnya aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mana?